Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. As-sitru ala kismain. Sitrun anil ma'siyati wa sitrun fiha. Situ. Bermula dinding itu atas dua bahagi. Satu, dinding daripada maksiat. Kedua, dinding di dalam maksiat. Bermula dinding itu atas dua bahagi. Satu, dinding daripada maksiat, kedua dinding dalam maksiat. Maka yang awal itu dinding antara hamba dan maksiat, dan tiada mengetahui padanya lain daripada Tuhannya Allah. Ya, orang yang pertama ini Allah Ta'ala dindingkan dia daripada maksiat, dan dia tak kenal melainkan Tuhan dia. Allah. Ya, hebat. Ini golongan yang pertama Allah Ta'ala pilih dia. Yang pertama sekali pada yang atas itu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mengikuti mereka-mereka itulah di kalangan para sahabat tabi'in, para awliya illahi ta'ala. Allahumma ja'alna min. Dan iaitu mewajibkan taat, maka taat itu wujudnya, ya, maka jadilah taat itu dalam diri dia dengan cantik. Dan yang kedua, dinding antara hamba dengan segala hamba. Padahal ya, talabus dan jauhnya. Maka yang awal itu segala orang yang khas, dan kedua segala orang awam. Allah. Yang kedua ni dia dinding antara dia dengan hamba. Faham? Dia buat maksiat, lepas tu dia tutup. Jangan orang nampak dia kata. Kan malu kita dengan orang. Itu dia. Ni tak boleh pakai. Ni tak boleh pakai. Buat dalam perut dia orang. Ya. Dia buat dosa, lepas tu dia suruh tutup. Dia takut orang tahu. Sebab apa? Kalau orang tahu, jatuhlah martabat dia, ya, jatuhlah kedudukan dia. Tak adalah orang pandang dia hebat, kan? Itu semua tak boleh pakai. Ya, kita nak yang pertama. Yang pertama tu apa? Dia tertutup daripada maksiat. Ya, tak ada terdetik dalam hati nak mengerjakan mungkar dan maksiat. Bahkan dia sentiasa hatinya hudur serta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dinding antara hamba dan segala hamba. Apa maksud dia? Dia lakukan maksiat, diminta tutup, jangan hamba tahu. Ya, padahal talabus mana bersepakai ia, dan jauh bersepakai dengan maksiat, dan jauh dia daripada Ta'ala. Maka yang awal itu bagi segala orang yang khas, mana orang pilihan minal khawas. Dan yang kedua daripada segala orang awam. Ya, yang kedua ni perangai orang awam, dan ya, maksiat dia buat, lepas tu nak suruh tutup dia pula. Ya, ada pula kabel besar, kan? Jerung tak kena, anak bilik kena. Tu lagi puaka besar. Ya, yang besar-besar semua lepas sebenarnya. Yang kecil-kecil sikit sangkut pula. Macam-macam dunia. Kemudian para amatu yatrubuna as-sitra minallahi fiha, sebab apa? Khasyata sukuti martabatihim indal khalqi. Maka segala orang yang orang awam ni, para amatu, orang awam yang mana belum sampai kepada darajat makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Dia belum jejak lagi dalam nafsul mutmainnah. Dia jejak nafsul mutmainnah boleh dipanggil arif billah. Duduk nafsul lawamah, nafsul mulhamah belum lagi, dan jauh lagi.
Dan segala orang yang am itu menuntut mereka itu akan dinding daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, tutuplah, jangan orang tahu aku buat ni kan parah gitu. Ya, kalau orang tahu ni kau malulah hamba. Ya, dia malu kat orang, minta kat Tuhan. Ada orang tak ada adab, tak ada akhlak lagi. Minta dinding daripada Ta'ala dalam maksiat. Kerana apa? Dalam maksiat. Mana dia mengerjakan maksiat. Kerana apa? Kerana tiada menilik mereka itu bagi Tuhan mereka. Dia tak nampak. Ya, hati batin hati dia tak melihat kepada Allah Ta'ala. Batin hati dia tidak berhadap kepada Allah Ta'ala. Dan membesarkan makhluk dalam penglihatan mereka. Dalam perut dia orang ni, tuan-tuan. Dia cukup takut kalau orang tahu dia punya kejahatan. Dia cukup takut kalau orang tahu dia punya kekurangan. Sebab jatuhlah manzilah dia, martabat dia di sisi orang. Dan, ya, pada awliya dan tak ada heran. Ya, kalau dia buat silap, silap lah. Mengaku lah dia kembali ke Tuhan. Ya, dia kan ada heran orang. Orang nak tahu, tahulah dia kata. Matlamat hidup dia bukan orang. Ilahi anta maqsudi. Tuhanku, engkau yang kutuntut. Waridaka matlubi, keridaan engkau yang aku cari. Ya. Allah. Kerana tiada menilik mereka itu, ya, bagi Tuhannya. Sebab apa dia jadi begitu? Sebab dalam batin hati dia tidak menghadap tepat ke hadrat Tuhan. Hati dia kosong daripada membesarkan Tuhan. Hati dia kosong daripada malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati dia gelap daripada sinaran nur makrifat daripada Tuhan. Ya, tak ada benda tu. Hati yang bahaya tu. Lepas tu kita kena usahakan supaya hati kita ni cantik, tuan-tuan. Hati kita cantik. Bila hati kita cantik, dia panggil nufusut tayyibah. Ya, nufusut tayyibah. Mana hati yang cantik, yang comel, yang bersih daripada penyakit, dia akan sentiasa dihujani dengan madad. Wala tazalul amtarul madad tanzilu alal ardin nufusit tayyibah wal qulubul mutahharah wal arwahul munawwarah wal asrarul muqaddasah hatta tantali'a ya bi anwaril ma'ani fahiya tanshaqqu laha asraruz zat, ya, wa tata'allaqu laha anwaru sifat Allah, fataghibu syuhuduz zat anil asari sifat Allah, ya. Pada yazalul amtar, maka sentiasalah hujan madad. Madad di mana bantuan-bantuan daripada Allah Tuhan. Al-madad, ya, dia turun tanzilu ala nufusit taibah. Dia akan turun kepada nafsu ataupun diri yang cantik, yang bersih, daripada kekotoran maksiat, mungkar, kelalaian. Hati sentiasa menghadap Tuhan. Tanggi Tuhan turunkan, hujankan berbagai-bagai curahan dia. Ya, dan begitu qulubul mutahharah, hati-hati yang telah disucikan daripada berhadap kepada makhluk. Wal arwahul munawwarah, dan segala roh yang telah munawwar, dicahayakan oleh Ta'ala. Wal asral muqaddasah, dan sir-sir batin hati yang telah disucikan. Ya, sampai bila tu hatta tamtala'ah, sehingga memenuhilah bi anwaril ma'ani, dengan segala nur ma'ani. Apa dia panggil? Apa ketika itu tansyakkulaha anwar zat. Ketika itu terbukalah, terbelahlah bagi dia asrar zat, rahsia zat, ya. Ta'allaqulaha anwaru sifat, yang bergantung dengan anwaru sifat. Ini semua ma'ani-ma'ani yang tinggi dan tadi. Bila dia dapat, bila dia bersihkan dalam tu, ya. Jarak dibersihkan dalam macam-macam tuangan daripada Ta'ala. Bersihkan daripada memandang kuah, haul dan kuah gitu. Itu paling besar ini. Ya, itu ada janjian daripada pimpinan agung kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebut janji barang siapa menyucikan dalam dia daripada pandangan haul dan kuah. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Itu gedung daripada gedung syurga Tuhan. Dalam tu macam-macam, ya. Simpanan Allah Ta'ala dia akan tuahkan, dia akan berikan, dia akan limpahkan. Dengan syarat tapak hati kita itu sudah bersiap sedia, nufusut tayyibah. Biar hati ni macam ni, habis tak dapat. Hati yang kotor, ya. Dia buat salah, dia buat silap, minta-minta lindung, jangan orang tahu.
Orang pula tahu. Dia risau orang tahu. Yang Tuhan tahu, dipandang dia tak perasan. Ya, diisar orang tahu, orang lihat. Ya, sebab dalam batinan dia tak sedar akan keberadaan Allah yang maha besar, yang sentiasa memandang. Allah. Punca dia kerana tidak menilik mereka bagi Allah Ta'ala. Satu. Dan kedua dia, sebab dia apa? Membesarkan makhluk dalam penglihatan mereka. Ya. Kerana tiada mewajibkan bagi mereka tuntut ini, melainkan takut gugur martabat. Dia minta jangan orang tahu kesilapan dia apa? Sebab takut jatuh martabat mereka itu kepada segala makhluk. Ya. Jadi dia mencari redha makhluk, dia mencari martabat di sisi makhluk. Maka orang ni serugi-rugi orang. Sesat dia daripada jalan Allah Ta'ala. Sebab apa dia begitu pula? Kerana kasih daripada puji mereka itu. Orang kalau suka dipuji dia habis kan, dia tak boleh masuk lain makrifat. Ya, terbalik dia kan. Ya, tonggang langgang. Kalau kita nak tahu kita ni kasih dia puji ada lagi dalam perut kita, dalam hati kita, tuan-tuan, orang caci kita marah tak? Ya, kalau orang caci kita, orang tak hormat kita, orang tidak agungkan, tak besarkan kita, orang tak pedulikan kita, kita tak ada rasa apa. Itu alhamdulillah. Ya. Ni kau datang majlis orang tak rangi dua marah, balik aku dia tak hormat. Wah, besar naung kau ni. Besar naung kena suruh orang hormat. Kau tidak hormat dengan Allah Ta'ala, kau tak hormat dengan Rasulullah SAW. Selawat, malah zikir, malah tu tak ada hormat dengan Tuhan. Kau tahu kebesaran Tuhan, kau tak akan lupakan Allah Ta'ala. Kau tahu kemuliaan Rasul, kau tak akan lupakan selawat kepada baginda. Kau dengan Nabi pun kau tak ingat. Kau nak suruh orang ingat kau saja. Kau kata, kan? Itulah bahasa dia. Bila orang yang malas zikir, yang malas selawat, itulah bahasa dia. Muka kau ni tu ingat tak payahlah. Kan? Itu maknanya. Kau dengan Tuhan pun kau tak kerti nak ingat. Dengan Rasul pun kau tak kerti nak selawat. Kan? Bercakap lebih banyak daripada berselawat. Bercakap lebih banyak daripada zikir. Mana hati nak bersih kan? Bersembang lebih banyak daripada baca Quran kan? Itu semua jadi kotor lah. Lalai. Lalai itu kan dia akan terjun, jadi lemah batin, terjun pada maksiat lah. Pum, tergolik jatuh. Lepas tu bila berlaku satu cerita kepada si Abu Sulaiman Ad-Darani. Bila satu ketiga, dia ulama besar, kan wali besar. Arahan dia tak diindahkan. Kalau Melayu tak diapikan ini. Apa dia kata pada diri dia? Sedarlah aku bahawa pada hari ini aku terlalu jauh dengan Allah. Lepas tu Tuhan balas, sehingga cakapku pun orang tak pakai dah. Macam tu. Kita pula terbalik. Kau tak kenal ke aku orang besar? Tunggu. Wah, aku ni orang alim. Kau tak cakap aku. Kau tak ada berkat nanti. Wah, kau main lagi. Ya, macam-macam. Padahal dia dengan Tuhan pun jauh. Dia dengan Tuhan pun dia tak indah. Dia nak suruh orang pula. Siapa kita kan? Ya, pandanglah kehinaan diri, jangan pandang kelebihan diri. Pandang kelebihan diri, berdentung kita jatuh. Kan? Kalau pandang kehinaan diri kita, dia angkat martabat dia. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tawadda', Tuhan angkat martabat dia. Man takabbara wada'ahullah. Siapa takabur, Tuhan benam dia. Allah. Kadang zahir pun tunjukkan. Ya. Dia benam sampai akhir zaman orang kenal. Jawab Firaun. Orang Melayu panggil pegaun. Dia mampus dibenam ke dalam laut. Tenggelam habis. Dan benci daripada cela mereka itu. Cukup dia takut kalau orang cela dia. Cukup takut kalau orang tak hormat dia. Wah, ya, tak selera makan dia itu. Termenung dia. Sebab orang tak hormatkan dia. Wah, kami dahsyat lagi. Dan takut mereka daripada manusia, dan tiada takut mereka daripada Allah Ta'ala. Ini orang dah babas ni. Ya? Ini penyakit yang kena kat kita ni. Kena kat kita ni babas jawab ni. Habis. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dia je perasan macam dia, dia andal, rupanya hafal tak ada. Maka segala orang yang awam itu jauh daripada haqa'iq, ya, jauh daripada segala hakikat yang sebenarnya. Kerana berdiri nazarnya atas segala makhluk, itu punca dia. Sebab pandangan dia terikat dengan makhluk, orang. Habis. Dan menuntut ia akan dinding daripada maksiat daripada mereka itu. Dia buat maksiat, diminta orang jangan tahu. Takut. Dan tiada tahu ia akan Tuhannya terlebih hampir kepadanya. Ya, atau akrabu min hablil warid.
Allah Ta'ala lebih hampir daripada kita, berbuat meri kita. Maksud dia hampir sini, ai kurban maknawiyan, bukan kurban hisian, kurban maknawi, mana hampir pada makna. Ya, hampir dengan penglihatannya, hampir dengan takluk kudrat dan iradatnya kepada kita, ilmunya. Bukan hampir macam dua objek dekat kan. Tuhan tidak berhajat kepada tempat, dia bukan bertempat. Dia tak serupa dengan makhluk, dia dengan kebesaran dan keagungannya, dengan caranya yang tersendiri. Tuhan, ya, dia qiyamuhu binab, dia berdiri tak berhajat. Habis. Kerana berdiri nazarnya atas segala makhluk, menuntut dia akan dinding dalam maksiat daripada mereka itu. Tiada tahu ia akan Tuhannya terlebih hampir kepadanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu murakabah ma'iyah namanya. Wa huwa ma'a, itu panggil ma'iyah, ma'a, serta. Wa huwa ma'a, Allah itu serta kamu. Aynama kuntum, di mana saja kamu berada. Tak, kita tak terlepas daripada pendengaran, daripada penglihatan, penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa benda itu tak disedari? Ya, makhluk yang tak ada apa ni disedar ke makhluk. Keperasaan daripada makhluk menguasai dia daripada keperasaan dia dengan Allah Ta'ala. Seperti firman yang maha tinggi dalam Al-Quran, ya. Allah Ta'ala terlebih hampir. Maksud di sini apa? Kami terlebih hampir, nahnu aqrab, kami lebih hampir kepadanya daripada mereka. Wahwa, kadang ayat lain Tuhan kata apa? Wahwa aqrab min hablil warid. Allah tu aqrab, lebih hampir min hablil warid, daripada urat meri kita. Dan tapi tiada melihat mereka itu. Persoalan dia, kita kena apa? Usahakan minta tolong Tuhan supaya terbuka penglihatan kita dengan dia. Ya. Kena riadah mujahadah. Bi qadaril mujahadah takunu musyahadah. Dengan kadar mana kamu mujahadah sungguh, ya, membanyakkan aurat, membanyakkan riadah mujahadah, menjaga segala anggota, jangan terlibat dengan kekotoran maksiat. Mata jangan melihat maksiat, telinga jangan mendengar benda-benda yang diharamkan. Ya, mulut jangan bercakap benda yang tak diizin, kaki tangan jangan melangkah bergerak pada benda yang dilarang dan seterusnya. Tujuan kita jaga sungguh, insya-Allah dia akan ada kaitan dengan kebersihan hati kita. Bila hati dia bersih, cantik, tunggulah tuan-tuan, bagai-bagai kurniaan daripada Allah Ta'ala dalam bentuk ma'ani Allah. Maka segala orang yang awam itu jauh daripada hakikat, kerana berdiri nazarnya atas segala makhluk tadi, menuntut ia akan dinding maksiat daripada mereka, dan tiada tahu ia akan Tuhan yang terlebih hampir kepada daripada mereka. Seperti firman Allah Ta'ala, maksud di sini maha tinggi kami, yang terlebih hampir kepada daripada segala mereka, tapi mereka tidak melihat mereka itu. Ya, tapi mereka tak sedar. Dia sedangkan makhluk. Kesedaran dia tadi itu diberi kat makhluk. Dia tak berikan kesedaran dengan Ta'ala. Maka orang ini paling rugi manusia. Ya, rugi serugi-rugi. Dia tak kenal Tuhan ni, tuan-tuan. Allah. Tapi dia perasaan dia hebat. Sebab dia dapat dunia banyak kan. Harta benda kaya. Kemewahan hidup ada. Orang pun sanjung puji dia. Wah, bukan merasa lagi terhegi-hegi. Muka tak termalu gitu. Itu semua muka tak termalu dengan Allah Ta'ala. Dia tak sedar yang dia ambil semua tu hak Allah Ta'ala. Dia tak sedar yang mereka pakai, mereka guna semua bukan milik dia. Ya, sedangkan Tuhan dia pemberi sebenarnya, dia tak sedar, dia buat tak sedar. Ni orang kuang hajar dia. Ya, kalau kita buka buku bank kita tuan-tuan, sebulan ada orang masuk 10,000. Bulan depan 10,000 lagi. Kalau rasa kita baru 2 kali kita datang, siapa masuk ni? Kan? Siapa masuk pun duit banyak now ni? Kan? Kita pun terperanjat, Masya Allah. Kalau tahu Tuhan Allah, Masya Allah, Tuhan terima kasih banyak kan? Ini Tuhan bagi bukan 10,000 kan? Nilai Tuhan bagi kita boleh sedut nafas bukan 10,000. Tapi dia buat tak kenal dengan Tuhan. Oh, inilah kuang hajar manusia ni. Orang yang tak ingat Tuhan ni biadab dengan Tuhan. Ya. Dia guna segala nikmat Tuhan, dia buat lupa dengan Allah Ta'ala. Dia tak kenal siapa diri dia. Dari mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana dia nak pergi depan ni. Ya. Malaikat maut sentap, baru dia terperanjat. Baru terhegi-hegi nak minta, dia tak ada layan lagi. Ya. Dia datang malaikat maut sentap, saya pun minta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun nas. Ya Allah, mintalah tangguh sikit masa lagi. Tak ada dah. Tak layan. Dalam ayat lain orang kata, "Lau ruddu la'adu ila man." Ni puak ni aku balik diulang perangai lagi. Sebab apa dia ada gitu? Sebab jiwanya kotor, tu je punca dia. Ya, semua tindakan dia bergerak daripada dalam. Gaja dia apa? Hati.
Ya, pemimpin dia baik, rakyat baik. Pemimpin penyamun jahat, rakyat menjadi rosak. Begitulah hati. Bila hati baik, semua anggota akan cantik. Bila hati dia rosak, semua akan rosak. Dia kerosakan tu sebenarnya punca daripada dalam. Dalam jadi rosak bila hati tak nak tawajuh kepada hadrat Allah Ta'ala. Ya. Bila tak kerti nak menghadap Tuhan, buat-buat macam tak kerti. Gila antan. Buat leka dia, layankan kendak, kena layan nafsu dia tadi, itulah jadi dia. Rosak, terosak-rosak. Wal khassah, sedangkan orang yang khawas pada yatrubuna as-sitra anha, sebab apa? Khasyata sukutihim min nazarin malikil haqq. Masya-Allah. Ayat ni orang hebat tuan. Orang pilihan Allah, orang yang dikasihi oleh Allah Taala. Paling atas wahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ke bawah lah. Dan segala orang yang khawasul khawas, kalau khawasul khawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan. Ini orang khawas biasa sudah naik lain arif billah. Apa dia? Iaitulah menuntut mereka akan dinding dari maksiat. Ya Allah, tutuplah hati kami dari tergerak nak buat maksiat. Jadi cukup dia takut kalau hati tergerak nak buat maksiat. Dia tergerak tak betul-betul kita kawal babas kan. Ya. Cempak Tuhan uji dah hati kita nak buat maksiat. Kita rasa tak serat, masa sedap je. Jangan buat pasal. Kena tu habis. Ulama pun terbalik kan. Dia kena je kan. Dia tak pernah pegang duit banyak. Kali dapat gaji sebulan 10,000. Oh. Ya, tidur dia jam macam beruk kena angin, berdebu itu ke bawah. Ya, macam beruk kena angin sepoi bahasa. Berdemam itu ke bawah. Ya, tak pernah pegang duit banyak. Dia pegang duit banyak dah macam pelahap je rupa. Sebab apa? Jiwa kotor. Jiwa tak kenal kebesaran Tuhan dengan sebenar-benar pengenalan. Katakan kenal bilang sifat Tuhan, baca Al-Quran ramai baca. Yahudi pun pandai baca Quran. Orang kafir pun ada apa ada yang apa Quran kan. Ya. Jiwa, masalah jiwa kan. Ya. Sebab tu Nabi kata bila jiwa tu baik, dalam tu baik, lain akan baik. Ya. Kalau jiwa dia kotor dalam habis. Ini masalah dia. Sebab center dia kat situ. Dan segala orang yang khawas itu menuntut mereka, ya, memohon sungguh-sungguh Ta'ala akan dinding daripada maksiat. Minta Tuhan tutup, jangan tergerak hati dia nak melakukan maksiat. Maksiat ni racun, tuan. Racun orang nak makan ke? Ya. Sebab orang kenal racun, tak kenal racun tu lebih beza ni. Badal Minhajul Abidin, Imam Ghazali dia buat dua misal. Dua orang ni telah dihasad dengki untuk dibunuh. Ya, jadi satu hari orang tu pun ajak dia makan, ya. Dia dah sediakan racun dalam makanan. Dia tahu makanan favourite orang ni apa dia buat, aku nak dia buat racun. Jadi salah seorang tahu, salah seorang tak tahu. Ya, bila dihidangkan makan akan berlaku dua keadaan yang berbeza. Orang yang tahu dia nak makan, tahu buat dia tak makan. Ya, yang tak tahu dia jom makan bukan main. Siap dia bodoh orang kawan. Bodoh lah kau tak ambil. Bodoh lah kau tak makan. Kejap lagi dia pun makan muntah darah. Begitulah maknanya. Benda maharim, benda-benda diharam Allah Ta'ala itu macam racun. Jangan didekat. Walaupun Barzai nampak macam cantik, dia merosakkan. Yang tu rosak jasad, dia mati. Yang ni kalau rosak iman, na'udzubillah. Ya. Rosak jasad, luput nikmat dunia. Rosak iman, luput nikmat akhirat. Ini lagi besar ni. Allah. Dan segala orang khawas itu menuntut mereka akan dinding daripada maksiat. Ya. Menangis diminta dengan Tuhan, ya Allah, tutuplah jalan maksiat. Jangan kami terjebak, jangan kami terikat, terperangkap. Bahaya besar. Maka tiada menuntut mereka akan demikian itu, melainkan takut gugur martabat daripada tilik raja yang sebenarnya ialah Allah Ta'ala. Itu kok takut kalau terjatuh daripada keredaan Tuhan, pandangan Tuhan. Cukup dia takut. Ya, sebab maksiat itu sifat dia ialah imbian, menjauhkan manusia daripada Allah Ta'ala. Buat di maksiat terjauh, buat lagi terjauh. Ya. Lepas tu kita jangan menjauh jarakkan diri kita dengan Allah, maka besar bahaya dia. Ya. Dalam tiap-tiap nafas dia ada hukum dua tu. Satu ittisal, satu infisal. Ittisal dia makin hampir, infisal dia makin jarak jauh. Bila dia buat taat dia makin dekat, dia buat maksiat dia makin jauh. Itu sifat dia. Allah. Maka adalah demikian itu daripada orang yang telah kamil imannya. Iman yang kamil apa? Itulah dia. Cukup-cukup dia takut. Kalau tidak, Sayyidina Abu Bakar dah jamin syurga, Sayyidina Umar dah jamin syurga kan? Sayyidina Umar itu setengah daripada al-mubashirin bil jannah hayatan. Orang yang dijamin syurga hidup-hidup oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tapi pangkal mata dia hitam tu. Sebab apa tu? Malam-malam dia menangis. Tiap-tiap malam dia menangis. Sebab apa? Takut mati tanggal iman. Sedangkan dia orang yang dipuji oleh Rasul, orang yang dekat dengan Rasul, ya, sayap kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dia kata pelik. Orang yang dah rapat takut. Yang jauh pula sedar, macam dah bagus. Atau lain tak bukan apa punca dia apa? Dalam kotor dengan dalam bersih tu je. Orang dalam bersih lain cara dia. Dalam dah kotor lain cara dia. Maka ada demikian itu daripada orang yang telah kamil iman mereka itu. Maka orang yang kamil itu tiada berpaling ia kepada makhluk selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah. Tambah tu kata ucapan dasar ataupun ucapan apa? Slogan kata dalam Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah. Ya. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hati kami ghairullah. Kita pula buat gendang je. Ma fi qalbi betul. Rupanya ma fi qalbi tengok laut angkat tu. Oh, ada nasyid. Baguslah seni kata tu bagus. Tapi kena duduk betul-betul lah. Betul-betul tak ada dalam hati dia, melainkan dia. Tuan-tuan cuba 1 jam pun cukup lah. Duduk betul-betul, tafakur. Kan, kalau dalam mazhab ni panggil wukuf kalbi, kita duduk betul. Buang ingatan lain, tepat pandang kat dia. Oh, lazat dia lain macam. Yang pandang gerak tu semua daripada dia. Afan tu pandang daripada dia. Latihlah kan. Tak boleh sejam pun 10 minit lah. Lepas tu tambah sikit latih. Latih mentafrik, mengosongkan hati lain-lain. Baru dia dapat farriq qalbak minal aghyar. Kosongkan hati kamu daripada yang lain, barulah dengan yamla'hu bil ma'rif wal asad. Dia akan penuhkan dengan makrifat. Ya. Itu pun dia latih. Nak buat sekali banyak kan. Try nak tahu rasa lah orang panggil kan. Ya. Orang kata sedap ni kita nak rasa juga kan. sedap takkan sedap tengok, pergilah rasa sikit. Macam mana sedapnya orang dibukakan hati dengan Allah Taala. Ya. Berlazat dia dengan Tuhan. Nak rasa juga. Try lah. Terus banyak-banyak kalau bayar nak buat, ambil 20 minit ke kan. Duduk betul-betul, tarik, buang segala lain. Tumpu kat dia betul-betul. Minta curahan kelazatan daripada Allah. Masya Allah. Dapat tuan-tuan, baru tahu. Baru sedap ni. Bila dapat dia sedap, meningkat kesedapan lazat dia dengan Allah Ta'ala, sikit-sikit naik. Ketika itu barulah dia akan ada kerinduan. Bila rindu dengan Tuhan berlaku, ketika itulah baru dia dapat memakai sifat mahmudah. Baru dia betul ikhlas. Dia tak nak paling benda lain ni dah. Sedap dengan Tuhan itu membuang segala sifat-sifat mazmumah itu. Dan telah tahqiq dengan ihatatil haqq, ya, kudrah dan ilmu. Telah tahqiq dia akan ihata, meliputi al-haq Allah Ta'ala tadi, kudratan, ya, pada pihak kudrat dia dan ilmunya. Mana satu benda yang keluar daripada takluk kudrat Tuhan? Ada. Satu zarrah pun tak ada. Semua tergantung dengan dia, semua digenggam oleh kuasa besar Tuhan. Ya. Betul kita apa? Matan Ummul Barahin kata Al-Imam As-Sanusi, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat Allah Ta'ala bertakluk pada semua makhluk, semua mungkin, semua kejadian, semua. Tak ada satu pun terlepas. Ya, iradat mana takluk apa? Taksis, dia menentukan pada azal. Kudrat dia mengadakan apa yang telah ditetapkan. Kalau kita kerja lah. Kita buat kita kerja kan, masa ni tiba-tiba masa dah kita buatlah benda tu. Allah Ta'ala punya kita kerja lagi besar. Tak ada satu yang tersilap. Kita kadang-kadang kita kerja terkendali juga. Kadang-kadang tak dapat nak buat, ada masalah macam ni. Allah Ta'ala semua lulus. Ya. Apa dia nak satu? Kun fayakun. Apa dia nak jadikan satu perkara, dia kata kun fayakun. Antara kaf dengan nun, ghairu fasil. Dia tak ada, dia bukan dia kata kun tu kaf, waw nun tak. Dia kaf nun je. Itu isyarat kun. Mana? Ada lagi. Maksud dia, kendak Tuhan tak ada siapa boleh menengahi, tak ada siapa boleh halang. Ya. Dan telah tahqiq, telah mantap betul luaran dan dalaman tu dia dengan ihatah, mana meliputi. Hak Allah Ta'ala tadi, kudrat dan iradat dia. Ya, kudrat, ilmu dia, semua meliputi. Tak ada satu yang terlepas daripada takluk kudrat dan iradat Allah. Tidak ada satu makhluk yang terlepas daripada ilmunya. Mana kita semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Bahkan sebelum kita dah ada. Ta'aluk ilmu, ta'aluk inkishaf. Kan dalam usuluddin kita. Ta'aluk benda wajibat, wal mustahilat, wal jaizat.
Dia ta'aluk maknanya dia berperanan. Ta'aluk tu panggil peranan. Peranan ilmu maknanya nyata. Tak ada satu benda yang terlindung. Oleh kerana itu bila kita faham, cukup. Allah Ta'ala dah tahu apa yang kita buat. Tak payah orang tahu. Ya. Man lam yakna bi'an millah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Siapa yang tak cukup dia buat amal, buat kerja Islam, buat kebajikan tu kebajikan ni, tak cukup, Tuhan dah tahu. Nak suruh orang tahu, confirm dia kena penyakit riya. Sangat dibimbangi oleh Rasulullah. Cukup kita waqafa billahi alimah. Apa kita buat Tuhan dah tahu. Apa nak suruh orang tahu-tahu kan? Ni masalah nak suruh orang tahu yang payah. Maka iaitu menuntut ia daripada Tuhannya akan dinding daripada maksiat. Ya, jatuh atau khatir dalam hati, masya-Allah. Kalau boleh lintasan hati boleh tak nak. Ya Allah, jangan kau lintaskan dalam hatiku akan maksiat dan mungkar. Minta Tuhan kawal tuan ni. Bila dapat nur muraqabah, masya-Allah dia dapat. Betul jempatkan nur muraqabah dengan dia, dia asyik dengan Allah Taala, habislah. Ya. Segala sifat mazmumah tu akan terbakar bila ada sentuhan pancaran keasyikan hati seorang dengan Allah. Ya, bila dia asyik dengan Tuhan, dia rindu dengan Tuhan, dia lazat Allah Taala, habis. Yang lain tutup. Masalah bila tak dapat lazat dengan Allah Taala. Ya. Sebab lazat dengan Tuhan tak dapat, sebab nufus dia tidak tayyibah. Ya, jiwa dia tidak bersih. Dia bila bersih, dia dapat rasa betul kan. Ya, apa benda pun bila bersih tu syarat dia. Clear betul, solid, baru dia dapat rasa betul. Kita betul juga. Jasad kita ni nak dapat betul-betul rasa sebenar. Dia kena bersihkanlah. Ya. Dia bersih daripada gangguan-gangguan, kesakitan. Dan dapat cita rasa makanan pun kena jangan ada kesakitan. Dia kena apa? Sihat. Dia sihat betul baru dia dapat rasa hakikat makanan tu. Ya, masin rasa masin, pedas rasa pedas, lemak rasa lemak. Tapi kalau dia demam panas dia habis. Bagi tawar gitu. Bini dia kata aku dah masuk segenggam dia garam, dia kata tawar. Buat apa? Orang demam mana dapat rasa betul. Dia takkan dapat rasa kelazatan sebenar apabila ada masalah. Ya, itu masalah zahir. Ya, kita demam ni dah tak dapat nak rasa cita rasa tadi dengan betul. Kalau batin itu juga. Bila rohani dia demam maksiat, demam mungkar, demam lalai, itu semua. Dia tak akan dapat rasa kehebatan kebesaran Tuhan. Dia dapat rasa mana mungkin dia nak bertawajuh dengan hadrat Tuhan. Dia tak boleh tawajuh, jiwa dia akan lemah, rohani dia akan lemah. Bila lemah, itulah jadi dia habis. Dia akan jadi mangsa. Mangsa pada apa? Kerja jahat nafsu syaitan untuk merosakkan dia. Allah. Maka adalah demikian itu daripada orang yang telah kamil iman mereka itu. Dan orang yang kamil itu tiada berpaling. Dia tak akan berpaling ia kepada makhluk selama-lamanya. Baca dalam doa tawassul. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jayyi habibika sallallahu alaihi wasallam an tahfaza qulubana minal maili ila ghairi. Ya, kami bertawassul dengan kemegahan Rasulullah sallallahu antafazza qulubana, ya Allah peliharalah hati-hati kami ni bahawa daripada main, daripada cenderung ila ghairi, kepada selain engkau, ya. Dan telah tetap tiliknya kepada Allah Taala, ya. Dan demikian itu kerana hidayah. Kalau dia hakikat baliklah. Dapat semua itu dengan hidayah petunjuk Tuhan. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirk. Wa bi ri'ayah mahfuzun anil kabair wa sarair. Wa bi ri'ayah mahfuzun anil khatarat wal ghafalat. Ya, 3 pemeliharaan ini kalau kita dapat, selamat dunia akhirat dia selamat. Dengan hidayat dia selamat daripada kufur dan syirik. Dengan hidayat. Dengan hidayat, kemudian dengan apa lagi? Inayah, dia akan selamat daripada dosa besar dan kecil. Dan dengan riayah, dia akan selamat daripada kelalaian, ya, ghafalat, kelalaian, wal khatarat, lintasan-lintasan tak elok hati. Jadi hati dia tetap tuan ni. Masya-Allah, hebatnya. Allahumma ja'alna. Dan telah berpaling daripada makhluk pada hal puji dan cela itu. Batin hati dia tak ada langsung dia hiraukan pujian makhluk pun tak ada, cela makhluk tak ada. Batu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 2 tahun dia test. 2 tahun. 1 tahun dia pakai baju buruk-buruk je.
Baju buruk kalau boleh bertampal lagi, tapi bersih, suci menutup aurat. Dia nak tengok test dia. Macam mana dia. Ya. Kita kalau maju semua pakai baju baru je, kita pakai. Pagi raya kita pakai baju buruk macam kan. Yo, pasal malu dia orang. Sebab orang dalam perut dia. Dia nak berjalan Tuhan. Oh, payah. Ya. Tahun kedua pula dia pakai baju cantik-cantik kan. Bersaid. Kalau orang macam nak luka kan. Orang cantik. Nak tengok orang puji dia masuk tak? Sampai dia rasa tak ada rasa apa lagi dah. Orang puji pun dia tak rasa apa. Orang caci pun dia tak rasa apa dah. Baru dia kata aku mula merasakan tunas ikhlas berdapat. Baru nak dapat kan. Kita latih pun tak ada. Riadah pun tak ada. Sebut ikhlas kan. Sebut boleh nak dapat tu macam mana. Cara nak dapat macam mana. Bukan boleh saja-saja dapat. Ya. Dia latih tuan-tuan. Sebab nak membuang pandangan makhluk. Ya. Tu cerita satu orang wali tu, orang panggil dia datang, dia kalau dia balik panggil lagi datang wali. Apa anak murid dia mengiling kepala, masya-Allah, tinggi makam tuan guru dia. Mana ada tinggi? Yang aku buat kau tahu anjing boleh buat. Kau panggil anjing 10 kali dia datang, kau ambat dia datang panggil dia datang balik. Kalau kau tak boleh buat kau dengan anjing dia tinggi martabat kau. Senyap tu anak murid. Ya. Allah. Macam-macam. Sebab satu ketika dia orang dengar suara macam Tok Guru kan. Dia tengok Tok Guru cuci tandas malam-malam. Itu semua apa tu? Itu latihan untuk isqat, nak gugurkan nafsu. Ya. Syekh Ibrahim Adham, wali besar kan. Ya. Karamat dia banyak. Karamat yang pertama, dia duduk makam kun fayakun. Apa dia nak ada pun Tuhan bagi, termasuk kun fayakun. Bukan kun fayakun macam Tuhan punya, itu lain istilah dia. Ya. Dia pump, dia nak aja, Tuhan jadi, Tuhan nak kan. Dia berjalan satu ketika, kena tengok orang jatuh daripada jambatan tinggi tu, melayang jatuh. Dia tunjuk dia kata kif biiznillah. Berhenti dengan izin Allah. Tergantung kawan. Kita kalau tunjuk apa tak ada, berdesuk ke bawah kita. Kita tak ada karamah, kita ada kera Ahmad. Keramat tak ada, kera Ahmad. Allah. Dia pergi di bustan, di kebun dan dia tertidur. Ular kipaskan dia. Ular patahkan daun macam besar kan. Ular hormat dia. Ular hormat dia. Kita kalau ular datang, ni kau sama dengan aku kaki belit. Dia belit kita tuan, bergulung. Tu nak ceritakan latihan dia tuan. Sultan, orang hormat bukan. Bukan main sultan. Kalau dalu rumah dia merah bentang, dia buang semua benda tu. Ini semua mengacau aku nak jalan ke Tuhan, dia buang. Ya. Satu hari dia duduk, dia singgah di masjid, dia terlelap akan tertidur. Atau nak jadikan cerita kan. Orang datang tu, kalau orang itu siap dia ke masjid, orang tu tendang dia golek. Orang tak kenal dia golek. Hei, mana? Pakai kaki. Maka jatuhlah Syekh Ibrahim bin Adham dari satu mata tangga ke satu mata tangga. Lepup sampai jejak tanah. Apa keluar mulut dia? Alhamdulillah. Inilah nikmat yang paling besar, paling lazat dalam hidupku. Macam? Boleh? Kerana ini bertumbuk itu. Kau ingat aku bola sepak? Kau tak kenal aku siapa? Orang kalau kata kau tak kenal siapa, tu syaitan besar. Kalau ada keluar mulut atau perasaan ni, kau tak kenal aku siapa ya? Tu syaitan besar. Perangai syaitan dalam kepala dia. Ya. Bangga seolah-olah dia tinggi dengan Tuhan. Tak ada. Dan kita kena pandang diri down habis-habis. Lepas tu kalau dalam suluk tuan kata lintas macam tu je, tak boleh tarik kalau zikir tuan. Ni orang pula takut lah, maka aku zikir tu boleh tarik kan. Bodoh lah. Kena mengasuk lah botel macam orang pergi seni lah. Dan tuan pergi check kan. Aku mana nak check kan, kau jantung ada, semua ada kan, takut lah. Kau tak check lah, jam terus, mengejut. Bam terkejut tu jalan tu. Itu maksud dia nak ceritakan apa, kena bersih. Ya, kena bersih. Kalau dalam hati kita masih ada lagi rasa kita hebat, kita handal, tak payah. Jauh lagi dengan Tuhan. Dia perasan, dia telah dibodohkan oleh nafsu dan syaitan. Tak ada apa, kita ni fakir. Sayyidina Ali kata apa, kau nak besar diri dalam pohon, kau tu tai. Sayyidina Ali kata, kau datang daripada mima'in mahin, air yang hina. Sekarang kau duduk kanan perut, kau tu tai, yang kau bawa kiri kanan, kata Sayyidina Ali. Apa kau nak besar diri? Apa kau nak rasa hebat? Engkau mati disumbat dalam lubang yang lebih dalam daripada ditanam binatang. Ayam kalau tanam pun 2 kaki dah cukup. Kita boleh 2 kaki. Maut satu kampung kan dia meletup. Tanam dalam satu pengunjungan 6 kaki dalam. Ya.
Itulah standard diri kau. Kau nak bersuara diri dengan Tuhan apa? Tunduk. Sebab tu Quran kata, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan menapak di atas muka bumi aku dengan sombong, Tuhan kata. Ya. Kita kena pandang orang lebih baik daripada kita. Pandang orang tua, kita rasa orang tua lebih baik daripada kita. Sebab dia panjang umur, mungkin amal dia lebih banyak daripada kita. Pandang macam tu. Sehingga budak nakal kita pandang dia lebih baik daripada kita. Sebab apa? Dia nakal padan dengan dia masih tak ada ilmu. Kita ni macam-macam dah silap. Sedangkan kita belajar, kelik kitab sampai terluruh bulu ketiak. Ya, tapi tak berubah lagi dengan Tuhan. Kita kena downkan nafsu. Jangan beri ruang sekali sikit pun mandang diri kita hebat. Memang tak sampai kita ke Tuhan. Tergantung-gantung ni. Allah. Dan satu lagi, dan telah tahqiq dan ihatatul haq pada kudrat dan ilmunya, maka iaitu menuntut ia daripada Tuhannya akan dinding daripada maksiat. Menangis di malam-malam tentang minta, ya Allah tutuplah hati, jangan terbuka nak buat maksiat. Ada maksud ni. Dan khatir lintasan dan hati, bahkan lintasan maksiat pun jangan. Sebab Rasulullah minta begitu, Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba. Wa arinal batilan batila warzuqna tinaba. Ya, tunjukkan kami kebenaran dan rezekikan kami dapat mengikut kebenaran. Dan tunjuk kami kebatilan sebagai kebatilan dan rezeki kami dapat menghindarkan sejauh-jauhnya kebatilan. Itu minta. Minta tak ada bantu. Tuhan tak bantu, habis kita tuan. Tak cukup dengan ilmu, dengan amal. Mesti ada bantuan Tuhan. Itu yang paling besar. Maka orang yang hawas itu dalamnya beberapa martabat. Setengah daripada mereka itu orang yang menuntut akan Allah kerana takut azabnya. Ya, dan setengah daripada mereka itu orang yang menuntut akan dia akan Allah kerana takut akan hijab. Atau luput pahala, atau kerana takut ia akan jauh daripada babnya pintu Allah Ta'ala. Dan sekalian itu kembali kepada yang telah disebutkan daripada gugur, daripada menilik hak kita Allah. Sebab semua itu takut gugur pandangan dia di sisi Allah. Ini bagus. Jangan kita takut gugur pandangan makhluk, tak pakai itu. Dan terlebih sempurna mereka orang yang menuntut akan dia kerana malu dan haibah dan kebesaran. Itu paling hebat. Ya, dia menuntut Allah Ta'ala sebab dia rasa gerun dengan Ta'ala dan rasa haibah dan malu dengan Tuhan. Dan disusun daripada dua bahagi ini, itulah menuntut dinding daripada maksiat apabila hasil ia, dan daripada orang maksiat apabila tiada hasil ia. Dan demikian itu dikendaki oleh syariat dan hakikat, tetapi dengan syarat ketiadaan berpaling bagi makhluk. Jangan sekali-kali hati kita berpaling kepada makhluk. Bahkan tetapkan hati kita ma Allah serta dengan Ta'ala. Sebab Tuhan serta kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Masalah dia, hal antum ma Allah. Wahwa adalah ma'akum serta kamu, aina ma kuntum, di mana kamu berada. Persoalan dia, hal antum ma Allah, adakah kamu serta Allah? Kalau Tuhan serta kita, kita tak serta Tuhan. Orang pandang kita, kita tak pandang orang. Orang tegur kita, kita tak tegur orang. Orang lambai kita, kita paling lain. Apa nak kata orang? Kita dengan kita pun terasa kan, ini bukan kita, Allah. Ya, Allah Ta'ala berhadap dengan makna apa? Mengurniakan nikmatnya, mengurniakan pertolongan berbagai-bagai. Tiba-tiba orang tu tak nak ingat Tuhan. Kacau. Ya, berat. Habislah. Kemudian dia kata, paman akramaka fa innama akramaka jamila sitrih fika. Ini tajuk lain akan datang insya-Allah. Ya, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Alhamdulillah. Subhanallah.